Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan, pembela bangsa, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional, Barisan Nasional.
Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Barisan Nasional, barisan kita, menjaga wawasan rakyat Malaysia, membina satu bangsa berjaya. Itulah wawasan kita, berpadu kita rakyat semua, menuju Malaysia jaya. Barisan Nasional, parti kita, parti untuk rakyat jelata. Khidmat kami untuk semua, tanpa mengira bangsa. Barisan Nasional, Barisan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiq Fadli sekali lagi dari Studio Komunikasi Barisan Nasional dalam program Bicara Nasional. Pada malam ini kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa, sangat digemari oleh semua orang di seluruh Malaysia, terutamanya apabila beliau hadir dengan pelbagai pantun-pantun beliau yang sangat kreatif. Saya perkenalkan Datuk Seri Ahmad bin Maslan, Timbalan Menteri Kewangan, Merangkap Setiausaha Agung UMNO. Assalamualaikum Datuk Seri. Syafiq dan semua mereka yang menggemari program kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semuanya. Terima kasih kepada BN Coms yang menjemput saya. Baik. Datuk Seri, walaupun agak sedikit terlewat, rasanya selepas PRU inilah pertama kali kita berjumpa. Saya ucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Timbalan Menteri Kewangan. Bagaimana perasaan Datuk Seri setelah kembali berkhidmat dalam kepimpinan kerajaan? Selepas PRU hari itu, kita tentunya tersentak untuk beberapa ketika apabila kita tewas. Walau bagaimanapun, kita masih lagi diperlukan. Kalau kita tidak masuk mana-mana kumpulan, kumpulan itu tidak menjadi kerajaan. Betul. Ada orang kata kita jadi kingmaker. Kemudiannya ialah
apabila dah dilantik jadi Timbalan Menteri Kewangan dengan kesibukan di Kementerian Kewangan, tiba-tiba berlaku banjir pula di hujung bulan 12. Seterusnya pada bulan 1 kita ada kerja besar iaitu Perhimpunan Agung UMNO, dan bulan 2 ni satu lagi kerja besar. Bulan 2 ni kita ada sidang Dewan Rakyat, dan kita juga ada Belanjawan 2023. Jadi Dan pemilihan UMNO juga tu Sri. pemilihan UMNO bermula dah. Ya. 1 hingga 26 untuk cawangan-cawangan, 22,000 cawangan. Dan pada 11 hari bulan, pemilihan di peringkat pemuda wanita puteri bahagian dan pusat. Pada 18 hari bulan 3, pemilihan peringkat Majlis Kerja Tertinggi dan peringkat bahagian-bahagian yang dilaksanakan serentak. Bagaimana Datuk Seri membahagikan masa ni? Nampaknya bulan 2 ni dengan sidang Dewan lagi, dengan bajet coming soon, terutamanya Datuk Seri sebagai Timbalan Menteri Kewangan dan sebagai Setiausaha Agung UMNO pula perlu juga menguruskan pemilihan ini. Saya ada 2 ofis saja, Syafiq. Jadi tidaklah sesukar mana. Ofis di PWTC, Menara Datuk On, dan satu lagi ofis di Kementerian Kewangan. Jadi kalau ada 2 ofis ini, kita ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Macam mana bajet Datuk Seri? Dua ofis ni masih lagi boleh diuruskan. Bajet 2023, anything that you can share dengan orang ramai? Kot lah ada satu hint, gist untuk dirasai oleh rakyat-rakyat yang menunggu apa sebenarnya yang nak dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan ataupun Kerajaan Malaysia Madani ini. Antara perkara penting yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri apabila beliau menjawat jawatan ini, antaranya ialah tata kelola Malaysia Madani. Itu perkara yang saya kira tentunya akan disebut semula dalam bajet 2023 yang akan dibentang 24 Februari. Satu lagi, kali pertama kita ada Prime Minister's Question Time. Dia sebenarnya hari Selasa dan hari Khamis itu Minister's Question Time. Tapi Perdana Menteri mengarahkan supaya beliau ada slot, walaupun tidak setiap minggu, ada slot untuk beliau menjawab soalan-soalan yang berbangkit, dan dia dimulakan hari ini Rabu, ya, semalam hari Selasa. Beliau telah memulakan menjawab 9 soalan. Apakah maksud 9 soalan tu? 3 yang bertanya. Lepas itu setiap yang bertanya boleh menyoal satu soalan tambahan. Kemudian di pihak yang sebelah lagi boleh bertanya lagi satu soalan. Jadi 3 kali 3, 9 soalan dijawab oleh beliau semalam. Jadi apabila disebut tentang hutang kerajaan persekutuan, ini yang menjadi isu, dan tentunya dia akan dibantu selesaikan sebahagiannya pada bajet 2023 ini. Hutang kerajaan persekutuan ini dicampur dengan liability berjumlah sebanyak 1.5 trilion. Itu terlalu besar sebenarnya. Tidak pernah berlaku hutang setinggi itu dalam sejarah negara Malaysia. Dan ini bukan disebabkan oleh kerajaan perpaduan ini. Dia disebabkan oleh kerajaan PN, kerajaan keluarga Malaysia. Hutang itu bertambah pun bukanlah salah mereka sangat. Pada ketika itu negara diserang COVID. Apabila diserang COVID, kita tidak boleh mengadakan cukai baru pada ketika rakyat susah. Jadi kaedah yang termudah, yang tidak kontroversi ialah menaikkan paras hutang. Daripada 55% KDNK 2 kali naik. Dinaikkan pada 60% daripada keluaran dalam negara kasar, dan sekali lagi 65% daripada KDNK. Oleh kerana kenaikan 2 kali itu tentunya dia menyumbang kepada peningkatan hutang yang ada.
Baik Datuk Seri, sidang penonton yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita nak bercakap soal masa depan UMNO dan Barisan Nasional. Sebelum itu, kepada semua yang menonton, saya mohon untuk like, komen dan share video ini supaya dapat menjadi tontonan dan dikongsi manfaatnya kepada seluruh rakyat Malaysia tentang apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Sudah pasti beberapa soalan-soalan kontroversi yang akan dijawab oleh Setiausaha Agong UMNO. Kita mulakan Datuk Seri, saya terus straight to the point. Kita bercakap soal masa depan, kita imbas sedikit tentang masa silam. Tak lama pun Datuk Seri, beberapa bulan lepas apabila mesyuarat Majlis Kerja pilihan masa depan UMNO dan Barisan Nasional. Ketika Perhimpunan Agung UMNO selaku pembuat dasar utama parti, telah disebut bahawa kita perlu ada pembersihan daripada unsur-unsur yang boleh melemahkan parti. Ada 8 usul semua sekali dalam Perhimpunan Agung UMNO yang dipersetujui oleh majoriti daripada ahli-ahli perwakilan yang hadir. Antaranya daripada 8 usul itu, selalu yang disebut hanya Presiden dan Timbalan Presiden UMNO Yang ke-8 tu yang tidak dipertandingkan. Itu sahaja yang disebut. Tapi ada usul-usul lain. Antara 3 daripada usulnya ialah berhubung kait dengan kerajaan perpaduan. Contohnya, kita menyokong kerajaan perpaduan ini sehingga habis penggal. Itu satu daripadanya. Kemudian disebut juga kita ingin memastikan parti-parti yang berada dalam kerajaan perpaduan hendaklah menghormati MOU yang telah ditandatangani berhubung Islam, Melayu, Bumiputera, Raja, Bahasa. Itu satu lagi. Dan satu lagi ialah kita minta supaya kerajaan perpaduan yang ada ini menyelesaikan masalah-masalah rakyat, terutama kos sara hidup, pekerjaan dan lain-lain. Itu 3 tentang kerajaan perpaduan. Tapi ada satu usul di tengah-tengah perkataan itu supaya parti membuat pembersihan agar parti lebih kukuh untuk masa depan. Jadi inilah yang telah diambil perkaranya. Kita tahu antara 3 nama yang besar di situ, Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Tan Sri Noh Omar. Jadi apa yang berlaku itu, Presiden menyatakan dalam mesyuarat MKT, lepas itu adalah pandangan-pandangan, ada 4 pandangan berbeza, yang hadir 46 orang. Jadi dengan lain perkataan, kita katakan majoriti bersetuju terhadap tindakan-tindakan. majoriti bersetuju bermakna ini bukan keputusan dictatorship daripada Presiden seperti Tidak. mana yang diperkatakan oleh orang luar. Tidak. Presiden menyebut nama-nama itu di awal mesyuarat. Kemudian semua orang boleh menyatakan pandangan. Daripada pandangan itu, pandangan yang agak berbeza hanya 4 orang. Okey. Jadi Ini mungkin yang tidak diketahui oleh orang luar. ya, yang kehadirannya 46 orang. Yang hadir daripada 55 orang, 46 orang hadir. Oleh kerana itu, kita boleh merumuskan bahawa ia adalah keputusan majoriti lah. Bukan keputusan Presiden seorang. Ini yang saya nak maklumkan kepada yang menonton. Ada juga yang mengatakan bahawa keputusan itu tidak melalui proses yang sepatutnya. Seharusnya dibawa ke lembaga disiplin terlebih dahulu, diberikan peluang untuk mereka membela diri, surat tunjuk sebab dan sebagainya, dan dibawa ke mesyuarat Majlis Kerja Tinggi untuk disahkan syur daripada lembaga disiplin. Tetapi seperti mana yang ditunjukkan oleh Tan Sri Noh Omar misalnya, Khairi Jamaluddin pun sama, mereka ni katanya tidak diberikan ruang langsung untuk membela diri, tetapi sebaliknya terus diambil tindakan. Presiden tentunya ada berunding dengan pengerusi dan daripada lembaga disiplin. Itu saya ingin mengesahkan perkara itu wujud. Okey. Seterusnya, satu lagi perkara yang saya ingin maklumkan bahawa Majlis Kerja Tertinggi ada mempunyai hak untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sri Muhyiddin Yassin. Ia tidak diproses dalam jawatan kuasa disiplin kes-kes sebelum ini. Walau bagaimanapun untuk kes baru-baru ini, Presiden memang ada berbincang dengan pengerusi jawatan kuasa disiplin dan mendapatkan pandangan-pandangan daripada jawatan kuasa disiplin. Jadi itu sebagai contoh
kita tahu ketika kempen 2 minggu itu adalah masa yang cukup penting kepada parti. Tetapi jika ada pihak yang memburukkan parti ketika berkempen dan kemudian dilapor dalam surat khabar, besar pula laporan-laporannya, bukan sekali, banyak kali masuk dalam pelbagai media elektronik, kemudian pelbagai media sosial. Bukankah penuh dengan segala bukti-bukti? Malah ia turut menjadi senjata kepada pihak lawan untuk digunakan di tempat-tempat lain. Ya. Contoh saya pun terpaksa menjawab. Itulah. Itu takkan kita tak faham kenapa beliau itu diambil tindakan. Satu lagi ialah sebelum menjadi calon, sebelum menjadi calon, semua ahli parlimen hendaklah menandatangani dokumen, dan dokumen itu antara lain menyebut bahawa bahawa kerusi yang dimenangi bukan milik individu, bukan milik sendiri, tapi adalah milik parti. Satu lagi yang ditandatangani apa dia? Syafiq pun tanda tangan. Jangan tak ingat tentang perkara itu. Bahawa Presiden UMNO merangkap pengurusi BN dipertanggungjawabkan untuk mengepalai perundingan bagi membentuk kerajaan selepas PRU 15. Ya, betul. Syafiq ingat? Ya, betul. Dan kita semua tanda tangan. Apabila perkara itu ditandatangani, kemudian ada pula orang lain yang menjadikan dirinya untuk menjadi ketua perundingan bagi menubuhkan kerajaan. Jadi tentulah dia melanggar disiplin parti, bukan Jadi itulah, saya tak perlu menyebut nama siapa, semua fahamlah apa yang saya maksudkan ini. Tetapi adakah tindakan yang diambil itu sedikit sebanyak memberi kesan besar ataupun kecil kepada UMNO untuk mencorak masa depan itu? Yalah, tentulah segalanya itu ada kesan yang tertentu. Tetapi saya lihat sekarang ini sudah reda. Melihat kepada apa yang percetusan dalam media sosial dan sebagainya, saya melihat reda isu yang berkaitan. Kita ingin move forward, kita ingin bergerak ke hadapan, dan kita ingin supaya segala keputusan-keputusan itu lambat laun dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan. Ada menyatakan bahawa saya ni masalah saya kena sign semua surat. Saya tidak menyebutkan detail kenapa, tetapi saya hanya menyebut bahawa pelanggaran kepada tata etika ahli UMNO itu adalah secara umum apa yang saya sebut dalam surat-surat itu. Pun kita ada beberapa puluh lagi yang lain, antaranya kerana mereka menjadi calon pihak parti yang bukan UMNO, ada yang menjadi calon bebas, kemudian misalnya ada pegawai khasnya jadi calon bebas. Ada lagi antaranya ialah mereka menjadi pencadang dan penyokong pada calon selain UMNO, pihak parti lain. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang mesti dibuat. Sebenarnya parti lain pun perlu membuat perkara yang sama, kan? Betul. Jadi saya kira disiplin parti ini bukan hanya diikuti oleh parti UMNO tetapi juga parti-parti lain. Cuma kadang-kadang oleh kerana UMNO ni menjadi fokus kepada ramai pihak, kita menjadi tumpuan. Clarification terakhir Tok Sri berkaitan dengan topik ini. Sebab kalau kita lihat beberapa minggu kebelakangan ini, masih ada suara terutamanya daripada salah seorang naib Presiden UMNO sendiri yang masih lagi mempertikaikan dan bercakap soal beberapa isu-isu dalaman parti. Bagaimana parti memandang perkara ini dan apakah kita boleh terus bergerak kalau ini yang berlaku? Memanglah kita ni membebaskan pihak-pihak yang ingin menyatakan perkara selain daripada apa yang disebut. Ini kebebasan bersuara yang tertentu, tetapi tentulah ada hadnya. Sebagai contoh, apabila kita kata sesiapa yang tidak bersetuju tentang proses Perhimpunan Agung yang memutuskan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak perlu bertanding, maka boleh rujuk pada ROS. Jadi itu yang berkaitan dengan naib Presiden tadilah. Okay.
Jadi adalah 2 orang yang membuat laporan pada ROS. Maka saya pun sebagai Susah Agung telah menghantar maklumat-maklumat yang dikehendaki oleh ROS. Saya juga bertemu dengan ROS. Saya bersama 3 yang lain, 4 orang kami daripada Ibu Pejabat UMNO bertemu dengan 6 orang daripada ROS, ketua pengarahnya, timbalan ketua pengarahnya, penasihat undang-undang mereka. Ya. Saya juga membawa dokumen-dokumen daripada penasihat undang-undang. Saya ingin memaklumkan bahawa apa yang saya sebut kepada ROS ialah tidak ada sebarang pelanggaran terhadap peraturan mesyuarat. Saya nyatakan peraturan mesyuarat yang mana apa semua sekali. Dan mereka inginkan beberapa perkara, kita pun dah menghantar dokumen-dokumen yang berkaitan. Jadi pada pandangan saya perkara tentang ROS ini agak kata orang itu clear lah. Kita masih lagi menunggu apa keputusan ROS. Saya amat yakin bahawa saya ada keyakinan, ini keyakinan saya. Untuk menjawab, katanya Ahmad Maslan jangan mendahului ROS. Ada yang kata begitu. Orang yang sama lah. Dia begini, apabila ada tuduhan kita tidak mengikut peraturan, saya membela parti bahawa kita mengikut peraturan. Ya, betul. Jadi itu kerja saya lah nak menyatakan bahawa kita mengikut peraturan. Bukanlah saya mendahului ROS. Saya hanya menyatakan bahawa UMNO mengikut segala peraturan dalam perlembagaan dan juga dalam peraturan mesyuarat. Itu adalah pembelaan saya selaku Susah Agung mewakili parti tentang apa yang berlaku di Perhimpunan Agung. Sebagai contoh, apabila wakil daripada Negeri Sembilan menambah usul ke-8, kemudian pengurusi tetap yang mempunyai kuasa apabila timbul masalah dalam persidangan, pengurusi tetap mempunyai kuasa. Itu adalah peraturan mesyuarat. Di Dewan Rakyat pun begitu juga. Kalau berlaku pertikaian dalam Dewan Rakyat, speaker mempunyai kuasa dan kuasa dia adalah muktamad. Macam juga dalam persidangan UMNO, kuasa pengurusi tetap itu keputusannya juga adalah muktamad. Jadi apakah yang diputuskan oleh pengurusi tetap? Dia kata okey, kita ada di hadapan kita masalah yang mana usul 7 ni jadi 8 dan oleh kerana itu mengikut peraturan usul itu hendaklah disokong. Kemudian disokong pula oleh Terengganu. Kemudian hendaklah dibahaskan. Maka perbahasan berapa belas orang, 13 negeri, lepas tu ada wanita, ada pemuda, ada puteri, ada kelab UMNO, ada UMNO siswa, ada veteran. Semua masing-masing menyatakan ada 2 je pandangan yang berbeza, iaitu wilayah Persekutuan dan Johor. Yang lain pandangan tu semua nampak macam selari bahawa kita inginkan penyatuan perpaduan untuk 2 jawatan utama ni. Seterusnya diundi. Diundi itu juga mengikut peraturan yang ada. Kita dalam peraturan kita bukan undi sulit. Peraturan kita ialah undi suara dan angkat tangan. Pengurusi tetap menambah berdiri tidak menjadi kesalahan lah. Maka berdirilah yang menyokong. Saya melihat video tu banyak kali dan dia juga berada di hadapan mata saya pada ketika itu, berada di hadapan mata semua ahli majlis kerja tinggi yang ada di atas pentas itu, bahawa yang berdiri itu hampir 90 lebih peratus. Kemudian ditanya lagi oleh pengurusi tetap, siapa yang tak bersetuju termasuk usul nombor 8, sila bangun. Adalah sedikit yang bangun dan menyatakan tidak setuju. Siapa-siapa yang berada di situ boleh mendengar bahawa mereka dibu sebenarnya yang tidak bersetuju tu. Jadi itu tidak dilaporkanlah dalam mana-mana. Jadi perkara itu dah selesai ya. Ketika persidangan, jika ada masalah, pengurusi tetap yang mempunyai kuasa dan kuasanya itu adalah muktamad. Jadi itulah yang berlaku. Baik, Dato' Seri. Dan jawatan presiden dan timbalan presiden ini tidak dipertandingkan. Ini bukan kali pertama. Ya, betul. Pertandingan baru 4 kali. Itu yang orang tak tahu sebenarnya. Itu. Pertandingan tahun 50-an menyebabkan perpecahan dan wujud PAS. Wujud PAS. Kemudian pertandingan 78 Sulaiman Palestin lawan Tun Husin, tak silap saya ya. Yang itu tidak nampak kesan. Tetapi pertandingan pada tahun 87
perpecahan UMNO yang amat teruk. Kemudian pertandingan itu menyebabkan wujud Sungat 46. Berpecahlah parti UMNO ni. Satu lagi ialah pertandingan pada tahun 2018. Kenapa 2018 ada bertanding? Sebab masa tu tak ada presiden. Sekarang ni kita dah ada presiden, dah ada timbalan yang juga bertanding pada tahun 2018 itu, orang yang sama, baru 4 tahun setengah 5 tahun. Cadangan itu menyebabkan mereka akan dilanjutkan lagi lah untuk tahun-tahun yang seterusnya. Lagipun mereka sekarang ini timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Menteri Kanan. Ya, betul. Kita bercakap soal masa depan pula. Kalau kita ingat balik sejarah, kalau kita ambil tak jauh, ketika mana tindakan diambil kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebabkan tertubuhnya PKR, sokongan ataupun kekuatan UMNO itu sedikit berkurang. Selepas itu diambil tindakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, sampai ada satu gerakan yang begitu hebat, akhirnya kita tewas dalam PRU ke-14. Sekarang ini ada lagi tindakan yang diambil. Adakah ini akan membawa satu gelombang lain yang menyebabkan kita sukar untuk mendepani yang terdekat ini pilihan raya negeri dan selepas ini adalah PRU yang ke-16? Kita bukan sengaja-sengaja mengambil tindakan terhadap mereka. Tentulah ada sebab-sebab yang menusabah maka mereka diambil tindakan. Tapi setakat ini kelihatan tidaklah ada mereka itu ingin menubuhkan parti lain ke apa ke, ya, tidak ada, ya. Baguslah. Dan jadi DJ je lah. Tak apalah, saya tak nak komen lah apa-apa itu. Saya dengar pagi tadi Dr. Sri, memang sedap. Saya suka. Yalah, masing-masing ada keupayaan masing-masing, bukan, ya. Okey. Dari segi masa depan lah kita cerita masa depan. Presiden menggariskan 5 perkara. Antara perkaranya ialah Majlis Ulama UMNO, itu yang pertama. Yang kedua, Institut UMNO, itu yang kedua. Yang ketiga ialah komunikasi dan teknologi. Itu penting, komunikasi dan teknologi. Yang keempat, kita perlu melihat segala kaedah jentera parti ini perlu diolah semula. Dan yang kelima ialah kita ingin terus membuat kaderisasi latihan supaya pemimpin-pemimpin masa depan itu akan terus dapat kita pastikan kewujudannya. Dan ini kaderisasi itu pentinglah, latihan untuk pengkaderan. Itu 5 perkara yang telah digariskan dan Presiden pun tanpa berlengah telah melantik, ya, beberapa orang untuk hal Institut UMNO dan juga tentang Majlis Ulama UMNO. Saya ingin maklumkan, tengah hari tadi saya berjumpa dengan Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO, Datuk Seri Dr. Khairuddin Takiri. Dan beliau melaporkan pada saya dan juga minta pandangan pada saya tentang beberapa perkara. Saya juga memberi pandangan kepada mereka apakah yang patut dilakukan. Sebagai contoh, saya kata oleh kerana kerajaan perpaduan ini mempopularkan Malaysia Madani. Jadi konsep Madani itu, jawatankuasa ulama UMNO ini, Majlis Ulama UMNO perlu mengupas dan memberi penjelasan kepada rakyat. Sebagai contohlah, satu daripada cadangan saya yang mereka, ada 3 orang tadi bertemu saya, yang saya kira ia boleh dilaksanakan oleh mereka. Jika tidak, rakyat di luar sana tidak faham apa konsep Madani. Kalau kita lihat kenyataan Ketua Pembangkang hari Selasa semalam, beliau mengupaslah dan kemudian Presiden PAS juga mengupas bahawa tak betul lah apa yang dibuat ini apa semua, bukan, jadi kita tidak mahu perkara itu berlanjutan sehingga menyebabkan rakyat tidak faham apakah Malaysia Madani yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan sekarang. Salah satu kompleksiti dalam pembentukan kerajaan perpaduan hari ini adalah soal ke mana hala tuju UMNO selepas ini. Dalam PAU 2022 diputuskan bahawa kita akan teruskan menyokong kerajaan ini sehingga habis penggal. Adakah itu bermakna selepas habis penggal akan ada perbincangan lain, akan ada ataupun kita akan berpisah dan bertanding semula?
ataupun sebenarnya akan wujud satu gabungan baru antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu semua masih lagi menjadi persoalan yang sangat besar dalam arena politik negara pada hari ini. Tetapi kompleksitinya sekarang adalah untuk orang-orang UMNO, termasuklah akar umbi di bawah dan mereka-mereka yang membuat sesi penerangan untuk menjelaskan. Sebagai contoh, adakah kita perlu menjual brand Kerajaan Madani ini kerana ini akan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim contohnya, ataupun adakah kita perlu terus menyokong dan memuji pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan kerana berkemungkinan mereka akan jadi musuh kita nanti. Jadi ada konflik di situ. Jadi ke mana sebenarnya UMNO ni nak bawa parti ini selepas ini? Kita melihat apa yang akan berlaku pada masa depan. Sukar untuk membuat ramalan yang tepat. Walau bagaimanapun, kalau 5 tahun daripada sekarang, 23, 24, 25, 26, 27, 2027. Harap umur kita sepanjang itu untuk melihat 2027 ada lagi pilihan raya. Jadi sementara nak menunggu sehingga 2027 itu, saya kira semua parti akan memperkukuhkan parti masing-masing. Yang menariknya dalam kerajaan perpaduan ni, kita ada segmen-segmen masing-masing. Segmen masyarakat Cina di bandar yang majoritinya pengundi Cina, itu segmen DAP. Ya. Kemudian yang Melayu di Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu dan kawasan-kawasan majoriti Melayu itu untuk UMNO. Kemudian kawasan yang bercampur ni biasanya, kawasan 50-50 ni biasanya itu kawasan kepada PKR. Jadi nampak kelihatan ada segmen masing-masing. Amanah tu bolehlah berunding dengan UMNO juga. Oleh itu, kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, 4 negeri kita dah KO dah. Sebab semua kerusi mereka ambil lah. Menjadi status quo bukan? Ini kefahaman yang kita nak maklumkan pada ahli-ahli UMNO. Oleh kerana kita tidak ada menang di Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis. Yang menang ialah PN. Apabila perundingan kerusi, PN tak akan bagi kerusi itu pada kita. Betul. Sebagai contoh, di Pahang, 16 PN, 17 PN, 8 PH. Kemana nak pergi 16 ni? Kemudian dia jadi 17 sebab menang Tioman. Tapi masih nak membentuk kerajaan itu 16, 17, 8 ni. Kemana Datuk Seri Wan Rosdi nak membawa parti UMNO di Pahang? Nak pergi 16-17 atau 16-8? Akhirnya dia membuat keputusan untuk pergi 16-8. Kenapa perkara itu berlaku? Sebab 17 kerusi yang dimenangi oleh PN itu, PN mengalahkan UMNO. Kalau kita bersama dengan 16-17, 17 kerusi itu mereka dah ambil lah. Tapi kalau kita bersama 16-8, 8 tu pula kawasan majoriti Cina yang kita sukar menang selama-lama ini. Jadi itu dah ada, kata orang tu, dibook oleh pihak PH lah, yang 8 kursi itu. Oleh itu, keputusannya ialah 16-8 dan jadilah kerajaan sekarang ini yang ada di Pahang. Dan 17 itu nanti tentulah kerajaan perpaduan Pahang ni akan berlawan dengan PN di 17 kerusi itu, yang majoritinya akan diambil, calonnya itu majoritinya akan diambil oleh UMNO lah. Menang atau tidak itu strategi lah pula yang perlu dipikirkan. Jadi ini kadang-kadang kepahaman ini tak sampai ke bawah, lantas mereka membantai keputusan yang telah dibuat. Satu lagi saya ingin maklumkan bahawa PRU 2008, 2013, 2018, 2022, masyarakat Cina telah membuat keputusan tidak mahu menyokong BN. Berapa lagi PRU baru kita nak faham tentang masyarakat Cina tak menyokong BN ni? Saya kira 4 kali PRU 20 tahun cukuplah. Takkanlah kita tak faham-faham. Saya suka bila Datuk Seri sentuh bab ini, soal segmentasi, soal di mana kedudukan kita. Kita bercakap soal masa depan. Perancangan UMNO ini bukan saja 10-20 tahun, dia mungkin 50 tahun, 100 tahun lagi. Dan kalau Datuk Seri lihat, kalau kita imbas kembali, dulu kita ada 190 kerusi luar bandar yang menyokong teguh UMNO. Selepas itu bila ada proses urbanisasi
kawasan luar bandar ini menjadi bandar dan akhirnya kita hilang kerusi itu. Dan selepas ini kawasan-kawasan ini akan dibandarkan ataupun komposisi kaumnya akan mula bercampur. Dan kalau itulah formula yang kita terus pakai, bermakna dalam tempoh tertentu, mungkin tidak 10 tahun, mungkin 20-50 tahun akan datang, UMNO sudah tidak relevan. Adakah ini bermakna sekarang ini kita perlu merencana untuk memecahkan monopoli pengundi-pengundi Cina supaya kembali menyokong Barisan Nasional dan juga mendapatkan semula undi-undi Melayu di kawasan bandar untuk bersama semula dengan Barisan Nasional dan UMNO? Itu banyak sebablah perkara itu mungkin boleh terjadi. Untuk kita memulihkan pandangan masyarakat Cina agar menyokong BN atas nama BN. Sekarang ini yang kita harapkan ialah penyokong masyarakat Cina ini akan mengundi BN atas sebab kerajaan perpaduan. Itu ya. Sementara kita ingin melangkah ke langkah-langkah seterusnya. Langkah yang ada di depan mata kita sekarang ini ialah supaya masyarakat Cina boleh menyokong Barisan Nasional. Saya ingin menyebut bahawa ahli DAP ni ratusan ribu je. Ya, betul. Dia tidak sampai jutaan. Masyarakat Cina ada jutaan masyarakat Cina. Dan masyarakat Cina yang jutaan itu tidak mahu menyokong BN. Oleh itu, saya kira apabila kita bersama dengan kerajaan perpaduan, masyarakat Cina yang jutaan itu akan menyokong BN. Ini satu langkah strategik penting. Ya. Kalau kita ingin parti kita terus berkembang, UMNO ini boleh berkembang kalau kita perlu melawan lagi di 4 negeri dan juga kawasan-kawasan yang majoriti Melayu yang kita kalah. Itu untuk mengembangkan UMNO. Kalau tidak, UMNO ini 26 kerusi je lah. Ya, betul. Tapi oleh kerana kita boleh berlawan di kawasan-kawasan yang kita kalah dengan PN, maka ada kemungkinan bilangan kerusi UMNO ini akan bertambah. Ya. Kemudian oleh kerana kita boleh bersama di kawasan-kawasan yang 70-30, 60-40. Kadang-kadang 60-40 tu banyak kerusi itu kita kalah. Kerana masyarakat bukan Melayu yang 40% itu bulat menyokong bukan kita. Sedangkan yang 60 itu kita berpecah-pecah. Akibat daripadanya kita kalah banyak di kawasan 60-40 juga. Tetapi apabila kita bersama dengan kerajaan perpaduan ini, yang 60-40 itu kita ada harapan untuk kita menang. Jadi masa depan UMNO ni tertakluk juga kepada perundingan kerusi-kerusi untuk PRU yang ke-16. Itu penting. Kerisauan saya adalah untuk melihat perancangan jangka panjang. Sebagai contoh, di Pontian misalnya, sampai satu masa nanti pengundi Melayu akan lebih kurang sama dengan pengundi Cina. Kawasan Pontian akan menjadi sebuah kawasan bandar. Saya di Larut juga begitu, berkaitan dengan Taiping dan proses pembandaran itu sedang berlaku. Kita juga mungkin tidak akan menjadi kubu kuat lagi di Larut ini. Sekarang ini pun kita dah tewas dengan Perikatan Nasional. Jadi bagaimana untuk kita memastikan bahawa sebagai contoh, kalau kita dulu pandang Selangor, Kuala Lumpur ni tak boleh menang dah. Tapi Datuk Jo buktikan di Titi Wangsa mungkin ada formula yang boleh dilakukan di kawasan-kawasan sebegini untuk kita kembali relevan dan mendapat semula sokongan orang Melayu di kawasan bandar dan profesional. Ya. Sekarang ini 70-30 antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Itu daripada DOSEM. Department of Statistics Malaysia menyebut 70-30. Saya tidak nampak kaum Cina dan India akan melebihi daripada peratusan penduduk negara. Kita lihat keluarga mereka pun semakin kurang anak, ya. Keluarga Bumi Putra ini tidaklah kurang sangat, ya. Bererti 70-30 itu saya kira itulah agaknya peratusan yang akan berlaku untuk beberapa ketika masa akan datang. Dengan lain perkataan, kawasan-kawasan yang ada itu dia akan kekal sebagaimana kawasan-kawasan yang ada. Peratusannya masih lagi dengan nisbah sedemikian rupa. Di kawasan saya 28% pengundi Cina. Kemudian kita ada 60 dekat 68%, 68% Melayu. Baru-baru ni PH menghantar calon DAP.
Dan calon DAP tu Melayu. Dia dapat sekitar 15,000. Saya menang 5758. Pada PRU yang akan datang, apakah jangkaan yang akan berlaku? PH tak akan hantar calon lagi. Sebab saya dah menang di situ, bukan ya? Jadi majoriti 5,000 lebih ini boleh digabung dengan 15,000 undi PH sebelum ini. Adalah peratusan kenaikan bilangan pengundi itu tentulah ada. Daripada 75,000 mungkin jadi jumlah yang tertentu. Tapi saya kira nisbah 70-30 di kawasan saya itu akan begitulah. Dan sudah 3 kali, 4 kali pilihan raya yang 28-30% ni memang tak mengundi saya lah. Tapi lepas ni mereka akan mengundi saya. Berarti jika saya ditakdir bertanding lagi dan tentunya lah saya ada sokongan daripada masyarakat Cina, 5,000 majoriti itu mungkin jadi puluhan ribu majoriti. Betul. Jadi kawasan macam Pontian ni bukan satu Pontian aja. Banyak di kawasan seumpama ini. Betul. Termasuklah di Larut, berapa ada bukan Bumiputera? Bukan Melayu. Kecil, less than 10%. Itu kena sembang bab lain. Tapi yang kawasan-kawasan 70-30, 65-35, 60-40 ni ada banyak kerusi begini. Terutama di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, ya, Perak, Selangor, Penang. Ya. Ini memang jadi trend. Pada ketika yang sama untuk kita mendekati pengundi-pengundi Melayu di 4 negeri, maka kita terus menandatangani piagam, menandatangani MOU, dah pun tandatangani. Ini disebut dalam usul Perhimpunan Agung UMNO bahawa parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan hendaklah menghormati beberapa perkara ini. Dan mereka pun dah tanda tangan. Kerisauan kita terhadap DAP tentang perkara inilah. Apa yang berlaku pada Islam, apa yang berlaku pada Bumiputera, apa yang berlaku pada hak istimewa, apa yang berlaku kepada bahasa, apa yang berlaku pada raja-raja, kan? Semua kan kita dah tanda tangan bahawa jangan disentuh, malah terus didaulatkan. Itu sebab kita tidak ada mendengar daripada pihak DAP, pimpinan DAP kecuali seorang yang membantai perkara yang menyakitkan hati masyarakat orang Melayu. Mana ada kita dengar. Kemudian yang kita dengar daripada Penang tu, Ramasamy itu pun dia adalah pandangan peribadi dia, bukan pandangan parti dia. Itu telah dinyatakan oleh pimpinan DAP tentang pandangan Ramasamy ini. Baik, Datuk Seri, masa menceburui, saya ada banyak lagi soalan sebenarnya, mungkin episod lain. Dah habis? Dia dah lebih 45 minit. Saya ada satu soalan terakhir, Datuk Seri. Sebab kita nak tahulah soal masa depan ini. Dengan kekalahan daripada PRU yang ke-14 dan selepas itu diteruskan dengan PRU 15, apa antara, kalau boleh Datuk Seri berikan 3 pengajaran terbesar yang kita perlu tahu dan kita perlu belajar dan kita perlu lakukan perubahan untuk memastikan UMNO Barisan Nasional boleh bangkit semula pada 16, 17, 18 nanti? Yang pertama, pengundi muda ni akan sentiasa ada dan semakin ramai. Mereka perlu terus kita dekati. Macam Saudara Syafiq dan rakan-rakan Saudara Syafiq perlu terus mendekati mereka dengan pelbagai kaedah, terutama menggunakan media sosial. Dulu semasa PRU 15 pada bulan 11 itu penuh dengan TikTok. Saya tak tahu lepas ni apa lagi. Bukan lagi mungkin TikTok pada tahun 2025, 26, 27 nanti mungkin jenama lain. Apa juga jenama media sosial itu kita perlu kuasai. Dan kita perlu merapatkan diri dengan pengundi muda dan memberikan kefahaman kepada mereka tentang perjuangan UMNO dan sejarah perjuangan UMNO yang panjang, yang banyak jasa pada rakyat dan negara kita. Seterusnya, yang kedua ialah never underestimate your enemy. Jangan kita pandang rendah terhadap musuh, ya. Musuh politik lah, musuh politik. Kadang-kadang mereka menjadikan diri mereka seolah-olah mereka the best, bersih, stabil. Tetapi baru ni apabila timbul macam-macam, ya, viral macam-macam, mereka tidaklah sebersih yang dijangka pun. Tetapi itu kaedah mereka berkempen dan mereka mendahului kempen itu daripada kita, seolah-olah mengatakan bahawa mereka lah yang terbaik atas segala-galanya. Tetapi apabila tular macam-macam bahawa
itu sebenarnya bukanlah gambaran yang sebenar. Dan hari ini pun muka depan beberapa akhbar bahawa SPRM akan memanggil Tan Sri Muhyiddin. Ya, jadi perkara begini, akaun mereka dibekukan. Dulu akaun kita dibeku. Ya. Akaun UMNO dibekukan. Sekarang ini akaun mereka dibekukan kerana SPRM mendapati ada perkara yang tertentu yang disyaki di dalamnya. Berarti mereka bukanlah the best. Tetapi pada saat dan ketika mereka berkempen itu seolah-olah mereka the best. Best, bersih dan stabil. Don't underestimate your enemies. Jangan kita memandang rendah pihak lawan kita, siapapun mereka. Itu pesanan kedua. Ada tiga ya? Tiga ialah kita perlu meneruskan Parti UMNO ini sebagai parti pemberi khidmat. Ada orang kata, apalah faedah bagi khidmat 5 tahun. Lepas itu ada pihak lawan, dia bagi duit, di hujung, maka tewaslah kita. Jadi itu satu pengajaran yang amat pedih kepada kita yang bertanding pada PRU 15. Tapi pada saya, UMNO sebagai parti dan Barisan Nasional sebagai parti yang berkhidmat pada rakyat ni perlu diteruskan. Saya selaku ahli parlimen Pontian, alhamdulillah tak pernah kalah lagi. Apa yang saya buat ialah dengan balik kawasan, berada di kawasan hampir setiap minggu tanpa gagal. Dan setiap kali saya balik itu ada berbelas-belas aktiviti. Kalaupun kita tak kata program besar, tapi aktiviti. Semua kampung kita dah pergi, ya, banyak rumah yang kita dah masuk, dan berikan segala bentuk pertolongan mengikut keadaan, kedaifan dan kemelaratan dan apa juga yang kita nak bantu, ya, melawat PKS, IKS, macam-macam lah. Selain daripada membuat projek-projek kecil untuk kepentingan masyarakat di setiap kampung. Jadi kita perlu meneruskan aktiviti khidmat seumpama ini, walaupun ada orang kata nanti mereka akan potong tangkona kerana mereka tabur duit, lantas habis apa yang kita lakukan selamanya. Jangan kita kecewa dalam memberikan khidmat pada rakyat. Saya suka yang terakhir tu Dr. Sri, sebab saya jumpa ramai sebenarnya yang sebenarnya kecewa setelah berkhidmat 5 tahun, macam-macam. Apa yang kita tak bagi? Banjir kita lawan yang pertama. Zaman COVID dulu macam-macam bantuan yang kita berikan. Tetapi ada yang mengatakan mungkin kita tidak dihargai, maka mereka nak berhenti. Pada saya, Dr. Sri, saya sendiri masuk politik ini, pertamanya adalah untuk menabur khidmat bakti kepada masyarakat. Sebab itulah saya pilih UMNO. Sebab UMNO inilah parti yang boleh menabur khidmat bakti kepada masyarakat. Dan seharusnya lah kita tidak kecewa dan terus tabur khidmat bakti dalam masa yang sama. Kita perbetulkan strategi kita bagaimana untuk kita mendepani PRU selepas ini dan untuk memenangi semula hati rakyat, insya-Allah. Dan saya pasti penonton-penonton juga setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan sebentar tadi. Yang pertamanya, kita pastikan bahawa kita berdisiplin dalam parti ini. Sebab dalam berpersatuan ini perlu ada disiplin, menghormati satu sama lain. Yang keduanya, kita perlu susun atur strategi apa yang diambil langkah-langkah oleh pimpinan parti pada hari ini merupakan langkah strategik yang diperlukan buat masa ini dan mungkin langkah strategik untuk menentukan jatuh bangkit UMNO di masa depan juga. Ini semua bukan untuk sesiapa tetapi untuk kita yang akan terus memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.